Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Taala memilih kita untuk kita sama-sama hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan dan keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan yang lebih utama lagi, dengan sebab kita hadir ke dalam taman-taman syurga Allah di dunia ini, Allah Ta'ala akan mempermudahkan perjalanan kita di akhirat kelak, yang mana Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurganya nanti insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati oleh Allah, insya-Allah pagi ini kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah yang ke-83 dalam Quran, surah Al-Mutaffifin. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah ada Quran di smartphone ataupun di sekeliling masjid kita, saya jemput untuk sama-sama kita baca dan kita semak surah ini, surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 di dalam Al-Quran. Baik, kalau tengok pada surah yang ke-82 dengan surah 83, surah Al-Infitar, surah yang ke-82, manakala surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83, para ulama menyebutkan antara kaitan di antara surah Al-Infitar dan surah Al-Mutaffifin, iaitu surah Al-Infitar Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang hari akhirat, dan Allah Ta'ala menyebutkan kalimah innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah Ta'ala cerita golongan al-abrar yang akan tenggelam di dalam kenikmatan syurga, manakala wa innal fujjar, golongan fujjar, golongan yang derhaka pada Allah, akan tenggelam di dalam api neraka. Manakala pada surah Al-Mutaffifin, Allah Ta'ala detailkan siapakah golongan al-abrar dan siapakah golongan al-fujjar. Yang ini yang insya-Allah kita akan sentuh dalam surah Al-Mutaffifin. Dan surah Al-Mutaffifin ni, sebelum kita masuk kepada tafsir kita, surah Al-Mutaffifin sebahagian ulama majoritinya mengatakan ini adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan selepas Nabi hijrah, iaitu ketika Nabi SAW dah sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ini berdasarkan daripada satu hadis riwayat Imam An-Nasa'i daripada Abdullah bin Abbas, yang mana Nabi SAW bila mana sampai ke kota Madinah, Nabi tak selesa dengan jual beli ataupun muamalah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang duduk di kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi tak senang hati sebab orang Yahudi melakukan jual beli yang melakukan penindasan, penipuan dalam jual beli mereka. Jadi kerana Nabi tak rasa puas hati dengan tindakan aktiviti tersebut, Allah Ta'ala turunkan surah Al-Mutaffifin. Namun sebahagian para ulama yang mengatakan, mereka mengatakan surah ini bukanlah keseluruhan 36 ayat diturunkan pada waktu yang sama. Sebahagian yang lain mereka mengatakan dia diturunkan sebahagian di Mekah, manakala sebahagian di Madinah. Sebab ada di dalam ayat-ayat dalam Quran ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimah idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan bila mana dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, iaitu orang yang menolak
Islam ataupun beriman kepada Allah, qala asatirul awwalin, mereka akan katakan ayat-ayat dibacakan oleh Nabi SAW ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah cerita-cerita dongengan orang dahulu kala. Dan ucapan ini adalah ucapan orang Quraisy. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan surah yang awal-awal ini Al-Mutaffifin diturunkan di Madinah, manakala yang berbaki yang berikutnya diturunkan di Mekah. Sebab intipatinya seolah-olahnya ucapan daripada orang Quraisy. Jadi tuan-tuan, di sini muqaddimah lah, iaitu sebahagian mengatakan ini surah Makkiyah, manakala ini adalah surah Madinah. Tapi ala kulli hal pun tuan-tuan, kalau kita perhatikan daripada asbabun nuzul ini, kita boleh faham kalau surah ini adalah surah Mekah ataupun surah ini surah yang awal-awal masa zaman hijrah Nabi, boleh dikatakan sebelum Allah Ta'ala berbicara isu berkaitan tentang pentadbiran negara, Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang pengurusan kehidupan manusia, Allah Ta'ala dah berbicara berkaitan tentang tunaikan hak-hak urusan sesama manusia. Okay? Selain kamu menjaga hubungan dengan Allah, kamu juga wajib menjaga hubungan sesama manusia. Yang ini kita boleh lihat insya-Allah pada surah Al-Mutaffifin. Baik, ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah kita tengok pada ayat yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan kalimah wailul lil mutaffifin. Kata Allah Ta'ala, wail bermaksud celakalah, binasalah, lil mutaffifin, bagi orang yang mengurangi timbangan. Kalimah wail, seperti mana saya sebutkan sebelum-sebelum ini di dalam tafsir yang lain, antaranya surah Al-Humazah, kalimah wail bermaksud ada dua pandangan daripada Imam Jalalain dalam tafsirnya, iaitu Imam Suyuti dan Imam Muhallim menyebutkan wail yang pertama merujuk kepada salah satu daripada nama lembah di dalam neraka Allah. Ada yang menyebutkan sebagai neraka wail. Manakala yang kedua yang lebih menepati seperti mana lahjah Arab, bahasa Arab, iaitu wail ini diterjemahkan sebagai Allah Ta'ala sedang menzahirkan kemarahannya yang meluap-luap. Maknanya kalau tuan-tuan jumpa kalimah wailun dalam Quran ataupun kalimah fawailun dalam Quran, artinya Allah Ta'ala sedang menzahirkan kemarahannya yang meluap-luap. Sebab itu kalimah wail Allah Ta'ala letakkan pada awal surah hanya dua ayat sahaja, dua surah sahaja. Pertama dalam surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Satu lagi dalam surah wailul lil mutaffifin. Dua surah sahaja. Yang mana kalau tengok dalam pattern dalam Quran, selalunya awal-awal surah Allah Ta'ala buka dengan kalimah yang memuji nama dia. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, subhanallazi, maha suci Allah, tabarakallazi, segala keberkatan daripada Allah. Tapi surah ini, dua saja surah yang Allah Ta'ala buka dengan kalimah yang menzahirkan kemarahannya. Wailul likulli humazatil lumazah dan juga wailul lil mutaffifin. Okey. Baik. Kalau kita tengok daripada dua surah ini, satu, Allah Ta'ala binasa dan celakakan golongan yang suka mengumpat dan menghina orang lain. Dan ayat ini Allah Ta'ala binasakan orang yang mengurangi timbangan. Allah Ta'ala nak beri isyarat apa tuan-tuan? Dua-dua kebinasaan daripada Allah ini adalah bagi manusia yang melakukan dosa sesama manusia. Kalau dosa sesama manusia pun Allah Ta'ala binasakan, dosa dengan Allah Ta'ala lebih lagi lah. Tapi di sini kita boleh faham betapa pentingnya menjaga hubungan dengan manusia sama penting hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan, bila mana kita pergi bertemu dengan Allah nanti, bila berada di hadapan Allah, dosa kita bawa misalnya 70 dosa. Kalau dosa itu adalah dosa dengan Allah, itu lebih ringan daripada satu dosa yang kita bawa dan dosa itu adalah terkait hubungan dengan manusia. Sebab dosa dengan Allah, taubat Allah Ta'ala boleh ampuni kita. Tapi dosa dengan manusia, nak ataupun tidak, wajib minta pengampunan dan meminta maaf dengan dia. Dan ini adalah dosa yang sangat berat. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan kalimah
wail. Apa-apa dosa yang terkait dengan manusia, maka dia menjemput kebinasaan dan kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dosa mengumpat iaitu kita menjatuhkan maruah orang lain, manakala dosa yang mengurangi timbangan iaitu dosa kita mengurangi hak orang lain. Ini dua-dua dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalimah al-mutaffifin dia datang daripada kalimah at-tatfif. At-tatfif ni maksudnya orang yang mengurangi timbangan dengan kadar yang sangat sedikit, bukan kadar yang banyak. Contoh tuan-tuan, kita beli isi minyak 30 liter, kita kurangi, contohlah kita peniaga stesen minyak, kita mengurangi 30 liter tu dengan kadar yang sangat sedikit, mungkin 1 liter, mungkin macam tu, 1 liter ataupun kurang daripada 1 liter, yang mana kalau kita ambil pun orang itu tak sedar pun ada kurang pada hak dia. Itu namanya tatfif. Bukan lebih tapi kurang. Tapi di sini dia menjadi benda yang sangat besar di sisi Allah. Di mata kita nampak benda tu lekeh, tapi di sisi Allah tidak. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, ada umat yang terdahulu, kata sebahagian para ulama tafsir, ya Allah Ta'ala turunkan bala dan bencana kepada mereka kerana mereka mengurangi timbangan. Siapa? Iaitu kaum Nabi Shu'aib alaihissalam, kaum Madian, yang mana Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-A'raf, kata Allah Ta'ala, wa ila Madian akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Antara bala dan maksiat yang dilakukan oleh kaum Madian, kaum Nabi Shu'aib alaihissalam ni, pertama, mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain, Allah Taala kata fa'uful kaila wal mizan, dan sempurnalah takaran dan mizan kamu, wala tabkhasun nasi asya'ahum wala tufsiduna fil ard ba'da islahiha. Dan Allah Ta'ala minta mereka sempurnakan takaran dan timbangan mereka. Sebahagian ulama kata apa? Ini adalah pesanan yang Allah Ta'ala pesan, jangan buat syirik dan sempurnakan hak sesama manusia. Yang kedua, sebahagian ulama kata apa? Pertama, dosa yang mereka lakukan adalah syirik kepada Allah, dan maksiat yang paling zahir yang dilakukan oleh kaum Madian sebelum diturunkan bala kepada mereka, iaitu mereka mengurangi timbangan dan takaran. Tuan nampak? Benda ni nampak kecil di mata kita, lekeh di mata kita, tapi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah dijatuhkan hukuman bala kepada umat terdahulu hanya kerana mereka mengurangi hak ataupun mengurangi timbangan dan takaran kepada manusia yang lain. Okey, baik. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kata Allah Ta'ala, yang mana bila mana mereka membeli ataupun melakukan urus niaga, mereka meminta yang mana hak mereka ni, jual beli mereka ni, yastawfun, dipenuhi. Dan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan bila mana mereka ni menjual pula, maka mereka akan menguranginya. Maksudnya macam ni tuan-tuan. Dan ini adalah fitrah kita. Bila mana kita membeli, kita mengharapkan orang memenuhi hak kita. Kalau saya beli beras 5 gram, saya nak memang beras tu cukup-cukup, minimum 5 gram lah, jangan kurang. Kalau lebih, baiklah. Tapi bila kita sebagai penjual, sepatutnya orang yang membeli tu dapat 5 gram, kita akan kurangkan. Sebab kalau boleh kita nak untung lebih. Yang ini yang kita rasa perkara ni remeh, tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ketiga, ada kalimah kalu dan juga kalimah wazanu kat situ. Kalu tu daripada kalimah mikyal, bermaksud takaran. Okey, kalimah kalu pada ayat ketiga tu bermaksud takaran, daripada kalimah mikyal, dan dia merujuk kepada urus niaga orang Madinah.
Manakala wazanu kalimah daripada al-mizan, dan dia bermaksud timbangan, merujuk kepada urus niaga orang Mekah. Takaran ni ataupun mikyal, dia merujuk kepada orang Madinah, kerana orang Madinah ni aktiviti mereka adalah mengusahakan kebun-kebun tamar. Kalau mereka menjual, mereka jual satu kotak. Itu namanya al-mikyal. Okey, satu kotak. Manakala al-mizan, dia merujuk kepada urus niaga orang Mekah, yang mana orang Mekah ni aktiviti dia adalah pedagang, yang mereka menggunakan timbangan kilogram dan gram dalam urus niaga dia. Dua-dua ni Allah Ta'ala perintahkan supaya dijaga sungguh-sungguh. Jangan dikurangi hak-hak orang lain. Sebab itu tuan-tuan, sebahagian para ulama tafsir menyebutkan ayat ini sekalipun merujuk kepada isu-isu bermuamalah, iaitu isu takaran dan timbangan, hakikatnya Allah Ta'ala berbicara dalam ayat ini berkaitan tentang orang yang mengurangi ataupun mengambil hak-hak orang lain. Misalnya tuan-tuan, hubungan suami dan isteri. Suami meminta kepada isterinya agar ditunaikan hak-haknya. Kamu kena taat pada saya, kamu kena uruskan rumah tangga saya, kamu kena sediakan makan minum saya, pakaian saya. Tapi hak isteri suami tak tunaikan, maka termasuk dalam kategori al-mutaffifin. Ataupun si isteri mengharapkan suami memenuhi haknya. Abang kena bekerja, abang kena beli saya sekian, abang kena sayang saya, abang kena layan saya sekian-sekian. Tapi hak suami si isteri tak tunaikan, maka termasuk dalam kategori al-mutaffifin. Dalam bahasa mudah kita tuan-tuan, orang yang mengambil hak orang lain ataupun mengurangi hak orang lain, itu kategori al-mutaffifin. Bukan sekadar cerita bab takaran, bab timbangan ataupun jual beli, tidak. Dia lebih luas lagi. Termasuk juga tuan-tuan kalau kita duduk di pejabat. Okey. Kebetulan waktu ni waktu orang tengah buat penilaian, nak naik pangkat. Kita sebagai ketua jabatan ataupun kita ni manager, kita nak up kawan kita naik sama level dengan kita, jadi kita promote dia. Kita katalah dia ni pekerja yang baik, dia ni kerja teamwork bagus, dia ni datang awal, dia ni memang on time, bla 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 bla. Sedangkan apa yang disebut adalah benda yang tidak benar. Dia menafikan hak orang lain, maka dia disebut al-mutaffifin. Ataupun tuan-tuan, kita menghalangi orang lain yang sepatutnya dia yang naik jawatan, tapi kita menyebutkan benda-benda yang bukan tentang dia. Dia ni kerjanya tak bagus, dia ni malas, dia ni suka curi tulang, dia ni itulah, dia ni ini. Kita menafikan hak dia, pun termasuk dalam kategori al-mutaffifin. Okey, jadi bab ini sangat besar maksud dia dan sangat luas. Termasuk juga dari sudut rakyat dan juga pemerintah. Pemerintah mengharapkan rakyat lunaskan cukai-cukainya, dan kita tak lunaskan cukai-cukai kita, bahkan kita menipu pula dari sudut nak pembayaran cukai. Manakala dari sudut rakyat kepada pemerintah, rakyat nak pemerintah tunaikan hak-hak dia. Pemerintah kena sediakan infrastruktur, pemerintah kena buat itu, pemerintah kena buat ini, kita nak. Tapi dari sudut hak pemerintah kepada kita, kita tak tunaikan, pun termasuk dalam kategori al-mutaffifin. Ataupun pemerintah nak rakyat tunaikan hak dia, bayar cukai sekian, tapi pemerintah tak lunaskan tanggungjawab dia, pun termasuk dalam kategori al-mutaffifin. Apa-apa yang bersangkut dengan hak, semuanya wajib ditunaikan dengan seadil-adilnya. Jangan termasuk dalam kategori al-mutaffifin, kerana dia menjemput kalimah wail, kebinasaan dan kecelakaan daripada Allah Ta'ala. Termasuk juga tuan-tuan, isu-isu berkaitan dengan kejiranan. Di antara kita dengan jiran kita, semuanya ada hak-hak, sama ada jiran sesama Muslim ataupun jiran yang bukan Muslim. Misalnya tuan-tuan, jiran kita dengan jiran kita mengharapkan jiran memberi ketenteraman dalam diri kita, tapi kita tak menjaga hak jiran kita. Misalnya, kita ada haiwan peliharaan, tapi haiwan peliharaan membuang najis di depan rumah jiran kita tak selesa. Sedangkan itu hak dia untuk kita tunaikan, kita tak tunaikan, kategori al-mutaffifin. Ataupun tuan-tuan, kita kalau anak-anak kita yang suka main motor, dia press-pressnya siang malam tak peduli, ataupun pasang lagu dengan sekuat-kuatnya mengganggu hak-hak jiran yang lain, pun termasuk dalam kategori al-mutaffifin.
Jadi ini adalah sebahagian contoh yang kita boleh nampak mana-mana kita mengambil hak orang lain ataupun mengurangi hak orang lain, maka Allah Ta'ala sedang berbicara dengan kita. Ini adalah kategori al-mutaffifin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tengok ayat yang keempat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Kata Allah Ta'ala, tidakkah orang-orang itu yakin bahawa sesungguhnya mereka ini akan dibangkitkan liyaumin azim, iaitu pada hari yang sangat besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, iaitu pada hari manusia akan berdiri di hadapan Tuhan mereka. Tuan-tuan, nama kiamat selalu kita sebut sebagai yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah disebut sebagai hari kiamat. Hari kiamat datang daripada kalimat al-qiyam. Qama yaqumu, kan? Al-qiyam ataupun qama ni maksudnya berdiri. Hari kiamat merujuk kepada hari yang manusia akan berdiri di hadapan Allah di akhir akhirat. Dia berdiri yang mengambil masa ribuan tahun kerana hari yang sangat maha dahsyat ketika itu. Sebab itu dikira sebagai hari kiamat, hari yang manusia akan berdiri ribuan tahun. Tidak ada manusia akan berbaring dan tidak akan ada manusia yang duduk ketika itu. Semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dikenali sebagai hari yaumul qiyamah, hari yang manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak sebut apa pada tiga ayat ni? Ayat keempat, 5 dan 6. Allah Ta'ala nak highlightkan kepada kita, orang yang mengurangi timbangan, berani mengurangi timbangan walaupun sedikit, ataupun orang yang berani mengambil hak orang lain, tak tunaikan hak orang lain, Allah Ta'ala tanya, adakah mereka ni tak merasa yakin? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, yang mereka ni tidak akan kembali ataupun berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ertinya tuan-tuan, mempercayai keimanan pada hari kiamat adalah parameter dalam diri setiap Muslim. Kalau keimanan kita kuat kepada Allah dan hari akhirat, insya-Allah kita tak akan melakukan apa-apa maksiat. Tapi bila mana kita berani melakukan maksiat, itu bererti yang mana kita ni boleh kata masih lagi kurang kepercayaan dan keimanan kita kepada Allah dan alam akhirat. Itu adalah parameter dia. Okey? Sebagai satu contoh tuan-tuan, saya tak ingatlah saya dah sebut ke tidak. Kalau dalam ilmu psikologi, problem ni, masalah ni, dia terbahagi kepada dua. Satu namanya real problem, satu lagi namanya presenting problem. Okay? Real problem ni masalah yang paling utama. Presenting problem, masalah yang berbangkit setelah adanya masalah utama. Misalnya tuan-tuan, saya bagi contoh paling mudah yang paling dekat dengan kita. Baru-baru ni saya baca ada satu laporan kes perceraian di Malaysia. Antara sebab-sebab kes perceraian, ni kes ni tuan-tuan, laporan ni bukan dikeluarkan oleh orang biasa-biasa. Yang keluar ni Jabatan Agama. Okey, dan menjadi isu besar. Saya rasa dah 5-6 bulan lepas. Antara yang disebutkan, antara sebab-sebab berlakunya perceraian dalam kalangan rakyat Malaysia yang muda-muda ni, antaranya iaitu si isteri suka basuh baju waktu malam. Bagi kita, oh ini benda remeh. Tapi benda itulah yang berlaku kes perceraian di Malaysia. Sebab suami tak suka isteri basuh baju waktu malam. Sebab bila dia tak jemur waktu malam, maka baju tu bau masam. Ini sebab dia. Kedua, antara sebab suami isteri bercerai kerana suami suka picit ubat gigi daripada atas, isteri picit daripada bawah. Kita baca ni kita tak boleh terima tuan-tuan. Kenapalah isu ni boleh menyebabkan perceraian? Tapi kes ni bukan berlaku dekat negara luar tuan-tuan, berlaku dekat negara kita. Bila tengok dari sudut psikologi dan kaunselor-kaunselor bincang tuan-tuan, dia kata apa? Yang disebutkan, yang dikeluarkan data ni, ini namanya presenting problem. Yang mana kalau lah kaunselor jumpa orang yang bermasalah, bagi tahu, oh suami isteri kamu tak suka kamu buat macam ni, kamu kena buat macam ni pula. Benda tu kaunselor kata apa? Dia takkan selesaikan juga masalah. Sebab itu adalah presenting problem, dia bukan real problem. Okay, real problem dia apa tuan-tuan? Dia bukan isu
isteri basuh baju waktu malam. Dia bukan isu picit ubat gigi daripada atas ke daripada bawah ke. Dia bukan isu suami keluar bilik air tak kerti tutup lampu bilik air. Dia bukan isu tu. Isu utama dia iaitu suami dah tak suka isteri, isteri dah tak suka suami. Itu isu dia. Buatlah macam mana pun, kalau kata dah tak suka, dia tak akan suka. Tapi kalau dia dah suka, kalau real problem tu dibaiki, maknanya daripada benci jadi sayang, macam mana pun perangai suami dia boleh terima, dia boleh redha. Ibu-ibu ayah faham maksud saya? Boleh faham maksud saya? Jadi benda yang disebutkan sebagai faktor perceraian itu adalah presenting problem. Dia bukan real problem. Real problem dia iaitu suami dan isteri dah tidak ada kasih sayang, dah tidak ada keserasian. Sebab itu benda-benda yang kecil, yang remeh-remeh itu pun boleh jadi isu kepada bab-bab perceraian. Okay? Sebab masing-masing dah tidak ada perasaan di antara satu sama yang lain. Jadi Allah Ta'ala nak highlight dekat sini tuan-tuan, orang yang mengurangi timbangan, orang yang melakukan maksiat, orang yang berani ambil hak orang lain ataupun tak tunaikan hak orang lain, ini namanya presenting problem. Ini namanya presenting problem. Real problem dia apa? Iaitu dia tak ada iman kepada Allah dan dia tidak ada iman kepada hari akhirat. Itu real problem dia. Kalau dia betul-betul beriman dengan hari kiamat, dia betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat, dia tahu kalau saya buat dosa, saya akan dia balas dengan hukuman Allah. Betul-betul yakin tuan-tuan, percayalah, dia tidak akan berani buat maksiat. Orang yang berani buat maksiat sebab dia rasa dosa yang dia buat tidak akan dihukum dan dibalas oleh Allah Ta'ala, sebab itu dia berani. Tapi kalau dia yakin yang dia akan dihukum kerana dosa dia, percayalah, dia tidak akan melakukan maksiat. Sebagai satu contoh tuan-tuan, contoh kita pergi satu musafir, pergi ke Mekah ke, buat haji ke, buat umrah ke, ataupun tuan-tuan pergi ke Balkan ke, pergi ke Turki ke, jalan-jalan. Tuan-tuan sampai dekat negara ni, tuan-tuan tengok, ya Allah ya Tuhanku, kalau boleh saya nak hidup dekat tempat ni, nak mati pun dekat sini. Contohlah kita pergi haji, pergi umrah, tengok Mekah, ya Allah seronoknya lah, tengok Madinah seronoknya lah. Kalau boleh saya nak hidup dekat sini, saya nak mati dekat sini. Itu impian kita, sebab suasana yang sangat menenangkan, kita rasa sesuai dengan kita. Tapi dalam hati kita tuan-tuan, kita ada satu saya istilah macam iman lah, iaitu keimanan kita, suka mana pun kita pada bumi Mekah dan bumi Madinah, kita wajib akan kembali ke tanah air kita. Betul? Macam mana suka pun kita akan wajib kembali kepada tanah air. Jadi tuan-tuan, bila kita suka mana pun bumi Mekah, bumi Madinah, bila rasa dalam hati kita, kita akan kembali ke tanah air, apa yang kita buat dekat kota Mekah dan kota Madinah, kita akan buat dalam keadaan berpada-pada. Iaitu kita tahu, esok lusa saya nak balik dah ke tanah air. Ini bagi orang yang percaya, dia akan kembali ke tanah air. Tapi bagi orang yang pergi Mekah Madinah, suka sangat duduk di Mekah Madinah, tapi kerana dia rasa dia tak akan kembali ke tanah air, dia tengok, oh orang Arab ni pakai kereta ni, oh dia pun pergi kedai kereta, beli kereta, saya nak beli kereta ni. Oh disebabkan dia suka duduk Mekah Madinah, dia pergi ke rumah-rumah dekat Mekah tu, okey saya nak beli rumah ni. Orang yang macam ni tuan-tuan, kenapa dia buat macam tu? Sedangkan dia tahu, dia beli kereta, dia beli rumah, benda tu adalah benda yang sia-sia. Sebab esok lusa, kalau dia beli kereta dekat Mekah, apa yang dia dapat manfaat di situ? Sedangkan esok lusa, dia akan kembali ke tanah air dia. Sepatutnya begitulah keadaan orang yang beriman kepada Allah dan alam akhirat. Dia duduk dekat dunia ni, kalau dia sedar yang dia akan kembali ke alam akhirat, hidup di dunia ni dia akan buat dalam keadaan berpada-pada. Sebab dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Tapi hari ini bila mana dia tak yakin yang dia akan kembali kepada alam akhirat, sebab itulah dia buat macam-macam dekat dunia ni, seolah-olahnya dia tidak akan kembali kepada Allah dan juga alam akhirat. Tak faham maksud saya? Faham ke? Okey. Jelas ke tak jelas? Tak jelas, saya ulangi sekali. Tapi saya nak bagi contoh. Masalah utama seseorang melakukan maksiat dan masalah utama orang yang melakukan apa-apa kejahatan atas muka bumi ni satu saja. Kerana dia tidak yakin dan dia tidak iman kepada Allah, yang mana dia ni akan kembali ke alam akhirat. Ataupun setiap dosa amalan yang dia lakukan, dia tak yakin lagi yang dia akan dihukum dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Kalau orang yang benar-benar percaya dengan hari akhirat, adanya hari hisab, adanya hari pembalasan, nescaya kalau betul-betul beriman, dia tidak akan sekali-kali berani untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini namanya real problem. Sebab itu kita ni diajar daripada kecil, dipupuk dalam jiwa kita, disuburkan dengan keimanan pada Allah dan alam akhirat. Kalau benda ni betul-betul subur dalam jiwa raga kita, percayalah dosa maksiat kita tak akan berani buat. Yang ini adalah benda yang paling utama dalam diri setiap Muslim. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Kata Allah Ta'ala, tidakkah orang-orang ini yang berani melakukan macam-macam dosa ni, dia yakin bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Yang mana mereka, yauma yaqumun nas, manusia ni akan berdiri li rabbil alamin. Dalam hadis Nabi kata apa? Berdiri tu tuan-tuan bukan sehari, bukan 2 hari. Dia berdiri ribuan tahun, boleh mencecah hampir 50,000 tahun. Okey, ini adalah tempoh yang sangat panjang. Kita dah pernah sentuh dalam surah Al-Fajr tuan-tuan. Bila mana Allah Taala sebut idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa yauma idzin malaku saffan saffa. Yang mana bila mana dunia ni digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, berlakulah kiamat, maka Allah Ta'ala akan turun bersama dengan malaikat secara saf-saf untuk memulakan hisab ataupun baru nak buka mahkamah Allah Ta'ala. Di antara berlakunya kiamat sehingga Allah Ta'ala turun dan malaikat berbaris untuk memulakan perbicaraan di mahkamah Allah, tempoh tu adalah tempoh yang sangat panjang dan menjadi azab kepada penghuni-penghuni ataupun manusia-manusia yang berada di mahsyar nanti. Okey, yang mana dalam hadis-hadis Nabi yang seperti mana yang selalu kita ulang, Nabi SAW menyebutkan manusia ni bila di mahsyar nanti, matahari akan benar-benar berada di atas kepala dia dalam jarak 1 mil, bukan sejengkal tuan-tuan. 1 mil ni saya sebut dengan tuan-tuan yang dulu-dulu, 1 mil tu jaraknya iaitu lebih kurang macam celak besi yang tuan-tuan beli dekat Mekah tu. Okay, rendah ni, lebih kurang tinggi ni. Ni beza kepala kita dengan matahari. Dan kemudian peluh yang akan keluar daripada tubuh manusia ni akan berguguran, bercucuran tuan-tuan. Ada yang sampai ke paras buku lali, ada yang ke paras pinggangnya, ada yang ke paras hidungnya dan ada paras telinganya. Maknanya dia dalam keadaan lemas dalam peluhnya sendiri, bergantung kepada amalan masing-masing. Tempoh yang sangat panjang. Sebab itu Nabi menyebutkan ketika itu manusia yang berada di mahsyar sebahagiannya pergi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, meminta syafaat Nabi Adam supaya dipercepatkan berlakunya hisab daripada Allah Ta'ala. Tapi Nabi Adam kata, aku tidak mampu untuk membantu kalian. Mereka pergi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun berlepas diri, saya pun tidak mampu untuk memberi syafaat kepada kalian. Pergi jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun berlepas diri dan dia pun rasa tak mampu untuk memberi syafaat kepada manusia yang di mahsyar ketika itu. Dan ketika itulah Nabi SAW kata, aku boleh memenuhinya, aku boleh memenuhinya. Yang mana disebutkan Nabi SAW sujud di bawah arasy Allah, berdoa kepada Allah agar disegerakan hisab dan mahkamah Allah Ta'ala. Maka ketika itulah wajaa yauma idzin al-malaku saffan saffa. Allah Ta'ala dan para malaikat turun bersaf-saf untuk memulakan perbicaraan di padang mahsyar nanti. Tempoh itu adalah tempoh yang sangat azab dan tempoh yang sangat panjang. Yang mana manusia akan berdiri dalam keadaan yang sangat panjang di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Nabi ajarkan kita tuan-tuan satu doa. Tuan-tuan kalau boleh amalkan, tuan-tuan bacalah. Doa ini diriwayatkan oleh Aisyah. Yang mana Aisyah pernah kata pada Nabi, pernah dengar daripada Nabi SAW, Nabi pernah baca satu doa supaya Allah Ta'ala mudahkan hisab kita. Kata Nabi SAW, bacalah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Okay, yang minta doa ni tuan-tuan bukan Aisyah, bukan isteri-isteri Nabi, tapi yang minta hisab yang dimudahkan ni adalah
Nabi SAW. Sedangkan kita tahu Nabi ni maksum, Allah Ta'ala jaga dia daripada kecil. Tapi Nabi sendiri minta pada Allah supaya dipermudahkan hisab. Para ulama kata apa? Hisab yang mudah ni maksudnya setiap amalan yang kita lakukan akan dibentangkan di hadapan Allah. Bila sebut hisaban yasirah, hisab yang mudah ni, iaitu Allah Ta'ala akan tengok satu dua je amalan kita. Tengok amalan ni, kemudian tengok amalan yang ni, tengok amalan ni, tak apalah, okeylah. Allah kata aku ampunkan, masuklah dalam syurga, dimudahkan. Hisab yang sukar itu bila mana Allah Ta'ala detailkan dan perincikan satu persatu amalan kita. Hari ini daripada pukul 7 sampai pukul 8 buat apa, 8 sampai 9 buat apa, 9 sampai 10 buat apa, diperincikan satu persatu. Dan perincian itu menyebabkan kesusahan dan kesukaran yang melampau kepada manusia-manusia yang di mahsyar nanti. Jadi kita mengharapkan kepada Allah supaya hisab ni Allah Ta'ala mudahkan. Dia seolah-olah macam ni tuan-tuan. Kalau auditor datang ke pejabat kita, dia nak audit kita punya akaun di syarikat tuan-tuan, mana tuan-tuan lebih suka? Auditor cek satu persatu perinci ataupun dia mudahkan je? Tengok-tengok sikit-sikit, lepas. Tengok, lepas. Macam itulah keadaan mereka yang berada di mahsyar nanti. Kita lah yang akan berada di mahsyar, yang mana Allah Ta'ala akan mempermudahkan. Kita berharap pada Allah Ta'ala untuk dipermudahkan hisab kita di akhirat nanti. Sebab itu bacalah tuan-tuan, Allahumma hasibni hisaban yasira, supaya Allah Ta'ala mudahkan kita di sana. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya ambil masa sikit tuan-tuan. Tengok ayat yang ke-7 pula. Ayat ke-7 sampai ayat yang ke-17, ini Allah Ta'ala berbicara tentang golongan Al-Fujjar. Al-Fujjar ni siapa? Iaitu orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti ayat yang 18 sampai ayat yang ke-28, Allah Ta'ala cerita tentang golongan Al-Abrar. Ni golongan-golongan elit yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Mana ada dua kelompok kat sini, Allah Ta'ala detailkan. 10 ayat untuk golongan derhaka Al-Fujjar, 10 ayat lagi untuk golongan Al-Abrar. Baik. Golongan Al-Fujjar, kata Allah Ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang melakukan Al-Fujjar, derhaka kepada Allah ni, iaitu mengurangi timbangan, tak beriman kepada Allah dan juga mengambil hak-hak orang lain, lafi sijjin, mereka akan masuk ke dalam satu neraka yang bernama Sijjin. Sebahagian ulama kata dia adalah nama neraka Sijjin, sebahagian kata apa, dia bukan nama neraka, tapi Sijjin ini adalah wazan fi'il dan datang daripada kalimah as-sajnu. As-sajnu dalam bahasa Arab bermaksud penjara. Sijjin iaitu Allah Ta'ala nak menunjukkan kalau dunia, penjara yang ada dekat dunia ni gelap, As-Sijjin, penjara dekat akhirat ni, dia lagi gelap daripada gelapnya penjara dunia. Kalau penjara dunia sempit, As-Sijjin, penjara akhirat yang lagi sempit daripada sempitnya penjara dunia. Dahsyatnya, gelapnya, azabnya, hukumannya lebih dahsyat daripada apa-apa yang diterima oleh ahli-ahli ataupun penghuni-penghuni penjara yang berada dekat dunia. Sebab itu Allah Ta'ala guna kalimah Sijjin. Dia datang daripada kalimah sajnu, iaitu penjara. Tapi sijjin datang daripada kalimah wazan fi'il, merujuk kepada penjara yang maha dahsyat berbanding dari penjara dunia. Okey, yang ini adalah untuk golongan-golongan al-fujjar. Kemudian Allah Ta'ala ulang, wa ma adraka ma sijjin. Apakah yang dimaksudkan dengan sijjin? Kenapa Allah Ta'ala ulang? Sebab Allah Ta'ala nak menekankan dia adalah tempat yang sangat azab dan sangat dahsyat bagi orang yang melakukan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ke-9, Allah Ta'ala kata apa? Kitabum marqum. Yang mana ini adalah qada dan qadar yang telah Allah marqum. Marqum ni maksudnya telah tertulis ataupun telah terpahat tuan-tuan. Artinya sebelum kita ni dilahirkan ataupun diciptakan tuan-tuan, kehidupan kita ni telah diaturkan oleh Allah Ta'ala.
hidup mati kita, rezeki kita, matinya di mana, rezekinya macam mana, kehidupannya macam mana, penghuni syurga ke penghuni neraka, semuanya telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Misalnya tuan-tuan, kalau kita ni majikan, kita nak usahakan satu bisnes, satu perniagaan. Orang yang nak usahakan satu perniagaan, tuan-tuan, dia mesti buat kertas kerja kan, paperwork. Paperwork tu dia dah rancang dah, belanjawan macam mana, kedai mana, bentuk apa, konsep apa, macam mana staff dia, semua dah ditentukan. Dia dah rancang dah. Macam itulah keadaan kita sebenarnya. Sebelum diciptakan manusia dan dunia ni, Allah Ta'ala dah rancang dah, dan Allah Ta'ala dah tetapkan. Mungkin kita akan kata, kalau macam tu, kalau saya dah ditentukan sebagai penghuni syurga atau penghuni neraka, apa perlunya saya beribadah kepada Allah? Kalau saya ahli neraka, ibadah macam mana pun masuk neraka juga. Betul? Kita akan fikir macam tu. Kalau kita penghuni syurga, baik tak payah ibadah, sebab kita akan masuk syurga juga. Tapi soalnya tuan-tuan, kita tak tahu kita ni penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Ini benda yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Nak tahu kita ni penghuni syurga ataupun penghuni neraka, dia bergantung kepada kecenderungan kita beramal dekat dunia ni. Orang yang Allah Ta'ala tetapkan dia sebagai penghuni syurga, dia akan cenderung melakukan amalan-amalan penghuni syurga di dunia. Manakala orang yang ditentukan sebagai penghuni neraka, dia akan cenderung untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka di dunia ini. Dia bergantung kepada kecenderungan kita. Sebab itu tuan-tuan, pupuklah, suburkan sungguh-sungguh dalam diri kita kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan amalan-amalan penghuni syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga. Sebab satu je tuan-tuan kena yakin dengan Allah Ta'ala, Dia sekali-kali tidak akan menzalimi hamba. Kalau kita melakukan amalan sekian-sekian, Allah Ta'ala ni Al-Latif, Dia akan hisap kita dengan maha halus. Setiap inci dan setiap perkara itu akan didetailkan amalan-amalan itu dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan pada ayat 10, 11 dan 12. Tuan-tuan perhatikan ya. Allah Ta'ala kata apa? Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Orang yang melakukan derhaka pada Allah ni, Allah Ta'ala kata wailun. Ulang lagi sekali. Kecelakaan besarlah yauma idzin, pada hari akhirat nanti, lil mukadzibin, orang yang mendustakan ataupun orang yang tak mempercayai adanya hari akhirat. Bila dia tak percaya akhirat, maksudnya dia melakukan macam-macam maksiat atas muka bumi. Kata Allah, inilah manusia yang paling rugi dan paling binasa. Alladzina yukadzibuna yaumiddin. Allah Ta'ala ulang lagi sekali, yang mana mereka ni mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah orang yang mendustakan hari akhirat kecuali orang yang melakukan dosa dan melampaui batas. Kalau tuan-tuan tengok ayat 10, 11 dan 12, Allah Ta'ala ulangi 3 kalimah yang sama, iaitu kalimah kadzaba. Ayat 10 kata Allah lil mukadzibin, kalimah kadzaba, dusta. Kalimah 11 yukadzibun, dusta. Manakala kalimah 12 Allah Ta'ala kata yukadzibu pun dusta. Saya ulang lagi sekali. Di sini Allah Ta'ala tekankan apa masalah manusia melakukan dosa dan derhaka kepada Allah, kerana mereka berdusta ataupun menafikan ataupun tak beriman kepada hari akhirat. Itu saja punca dia. Kalau benda ni selesai tuan-tuan, percayalah yang lain selesai. Allah Ta'ala ulang 3 kali dekat ayat ni. Okay? Dia bertitik tolak faktor utamanya sebab kita tak beriman sungguh-sungguh dengan hari akhirat, hari pembalasan. Kita tak yakin setiap amalan yang kita lakukan Allah Ta'ala akan hisap satu per satu. Sebab itu dia menjadi faktor kenapa kita akan dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak. Baik, tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-12. Tuan-tuan tengok kalimah muqtadin dan kalimah athim. Dekat sini ada 2 tafsiran tuan-tuan. Muqtadin ni kalau tuan-tuan tengok pada terjemahan, dia akan sebut sebagai orang yang melampaui batas. Athim, orang yang melakukan dosa. Tapi ulama tafsir kata dia ada 2 tafsiran. Kalimah muqtadin merujuk kepada orang yang melakukan dosa dari sudut af'al dia, perbuatan. Dia minum khamar, dia berjudi, dia berzina, dia ambil rasuah. Itu namanya dosa af'al, perbuatan. Manakala athim iaitu dosa daripada aqwal, daripada mulut dia.
dia menipu, dia berbohong, dia mengumpat, dia caci hamun orang lain, dia berdebat dengan orang lain untuk menjatuhkan orang lain, dia mengumpat, itu dosa-dosa lidah. Itu perbezaan. Pandangan yang kedua, tafsiran yang kedua, muqtadin ini iaitu orang yang melakukan dosa dengan manusia. Itu namanya muqtadin. Manakala athim, orang yang melakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah boleh tahan lagi? Boleh sikit je. Saya mudahkan sikit je. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat ke-13, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kata Allah Ta'ala, antara ciri-ciri orang yang derhaka kepada Allah ini di dunia, bila mana idza tutla, bila mana dibacakan ayatuna, ayat-ayat kami, bila diingatkan Quran, bila didatangkan hadis-hadis Nabi, qala asatirul awwalin, maka dia akan kata apa? Ini adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu. Dia tak rasa Quran ini adalah kalam Tuhan. Dia tak rasa Quran ini memberi ingatan-ingatan. Bahkan dia mengatakan Quran ini hanyalah dongeng-dongengan orang dahulu. Maknanya manusia ni, Quran dah ada depan mata dah dibincangkan dah disampaikan kepadanya, tapi tak memberi kesan dalam diri dia. Dia dengar sekadar masuk dan keluar saja, tapi tak memberi kesan pada diri dia. Kenapa jadi macam tu? Kata Allah, kalla, kalau kamu rasa Quran ini adalah dongengan, Allah Ta'ala kata kalla, sekali-kali tidak, salah. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Ta'ala, akan tetapi bal rana ala qulubihim, dia telah menjadi penutup kepada hati-hati kamu setiap apa yang telah kamu lakukan. Maksudnya dosa yang telah dilakukan oleh manusia, dia telah menutupi hati kita daripada ditembusi dengan cahaya-cahaya iman kepada Allah, cahaya-cahaya hidayah daripada Allah. Yang ini hadis yang tuan-tuan maklum, setiap satu dosa yang dilakukan oleh anak Adam, maka dia menjadi titik hitam dalam hati anak Adam. Lagi banyak dosa yang dia lakukan, banyak titik hitam yang ada dalam hatinya. Bila titik hitam tu dah menyelubungi seluruh hati manusia, maka ketika itulah yang mana hati tu dah takluk dengan cahaya iman, cahaya hidayah Allah, dia tidak akan menjadi tidak akan dapat menembusinya, dan dia menjadi kesan yang sangat buruk. Sebab manusia ini hatinya dah ditutupi dengan benda-benda maksiat. Sebutlah hidayah, sebutlah peringatan, sebutlah nasihat apapun, dia tak boleh dengar dah. Yang ini sangat-sangat bahaya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kenapa manusia ni jadi derhaka? Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebab hati mereka dah ditutupi dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Jadi hati-hati tuan-tuan, dalam bab-bab dosa ni jangan remehkan dosa-dosa yang kecil. Selalu kita rasa dosa yang kecil tu tak apalah, buat sikit-sikit tak apa. Tidak. Dosa yang kecil inilah dia boleh mendatangkan jadi dosa yang besar. Sebab itu tuan-tuan, nak tahu hati kita ni sakit ataupun tidak. Hati sakit ni bukan hati sakit, hati yang berpenyakit ni, nak tahu ataupun tidak, dia ada simptom-simptom dia. Dia macam kita lah. Kalau tubuh badan kita sakit, kita boleh nampak simptom dia. Dihidangkanlah makanan lazat mana pun tuan-tuan, kalau kita sihat, kita makan, walaupun kita dah kenyang. Tapi bagi badan yang sakit, demam ke, sakit ke, letaklah makanan selazat mana pun di depan dia, dia tak lalu makan. Kalau dia makan pun, dia akan rasa tawar dekat tekak, dia tak rasa sedap. Sebab dia sakit. Dia makan tak sedap. Kita, ini sedap ni. Tak, saya tak rasa sedap. Sebab dia badan ni sakit. Itu simptom-simptom tubuh kita sakit. Hati yang sakit, kita nak tahu dia sakit ataupun tidak, tengok kepada ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita rasa sukar untuk taat perintah Allah, rasa penat untuk bertaat kepada Allah, itu tanda hati kita sakit. Sebab hati yang bersih ni, dia memang mengharapkan dan dia sangat-sangat perlukan kepada ketaatan kepada Allah. Kalau hatinya berat untuk taat pada Allah, itu maknanya hatinya sakit. Tapi kalau hatinya mudah untuk melakukan ketaatan pada Allah, itu tanda hati yang sihat. Ini penilaian ini adalah penilaian yang kita boleh buat sendiri-sendiri. Kita sendiri yang tahu sama ada hati kita sakit ataupun hati kita sihat. Bergantung kepada amalan kita sendiri. Kita rasa gembira untuk melakukan
ketaatan pada Allah, itu tanda hati kita sihat. Tapi kalau kita rasa berat untuk melakukan ketaatan pada Allah, penat untuk melakukan ketaatan pada Allah, itu tanda hati kita sakit. Cepat-cepatlah mencari penawarnya. Cepat-cepatlah ubati sakit yang ada pada hati kita. Sebab lambat laun kalau dia berlarutan, maka dia akan memberi kesan yang sangat buruk kepada diri kita, kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun thumma innahum lasallu jahim lasalu jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah Ta'ala, antara hukuman bagi penghuni neraka nanti golongan al-fujar, salah satunya iaitu innahum ar-rabbihim yauma idzin la mahjubun. Mereka tidak akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, akan terhijab daripada melihat Allah Taala. Baik, saya akhir kat sini tuan-tuan. Penghuni neraka nanti, selain mereka diazab dengan azab berbentuk fizikal, dipukul, digantung, digunting, dicincang, apa-apalah yang Allah Ta'ala azabkan pada tubuh kita fizikal ni, dalam masa sama Allah Ta'ala akan azabkan penghuni neraka dengan azab psikologi. Allah Ta'ala sebut dalam banyak tempat dalam Quran. Ada 3 azab psikologi bagi penghuni-penghuni neraka. Pertama iaitu penyesalan yang berpanjangan. Masuk saja dalam neraka, mereka akan menyesal sebab azab yang dibentangkan kepada mereka adalah azab yang sangat pedih. Dan yang kedua, penyesalan itu tuan-tuan adalah penyesalan yang berpanjangan. Sebab dia akan tengok mana-mana orang yang dia ikut, teman dia, ketua dia maupun syaitan, nanti semuanya akan berlepas diri daripada mereka. Yang ini adalah penyesalan. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang yang duduk dalam penjara, dikurung dalam penjara, dijatuhkan hukuman kepada dia, dia rasa sesal tu tuan-tuan. Sesal dia sampai kadang-kadang dia boleh jadi stres, bahkan membawa kepada gila. Jadi murung dia, stres. Penyesalan dekat penjara dunia. Bayangkan kalau dia masuk sijin penjara akhirat, penyesalan itu akan lebih berpanjangan. Apatah lagi kalau dia kata dia masuk neraka yang tidak tahu bilakah tempoh pengakhiran dia. Dunia ni kita tahulah, paling kuat kalau kata hukuman seumur hidup, kita tahu baki umur 60 tahun, 70 tahun. Kita boleh kira berapa usia yang tinggal. Tapi akhirat dia tidak ada penghujungnya. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tidak ada kematian dan juga tidak ada kehidupan. Tuan-tuan boleh bayangkan sampai bila tidak tahu penghujungnya, berpanjangan. Dan itu penyesalan yang membawa kepada kesakitan yang lebih dahsyat daripada kesakitan pada fizikal manusia. Ini penghuni neraka. Kedua, azab yang ditimpakan kepada penghuni neraka, saya sebut psikologi, iaitu penghuni syurga akan ketawakan kepada penghuni neraka. Yang ini kita akan sentuh dalam surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala ada bicara tuan-tuan. Penghuni syurga ketawakan penghuni syurga. Dan ketawa itu adalah ketawa yang menyakitkan hati penghuni-penghuni neraka. Aku diazab dekat neraka, kamu duduk kat syurga, seronok-seronok, ketawakan aku. Macam kita tuan-tuan, saya duduk dekat depan ni dengan tuan-tuan, tiba-tiba saya duduk jongkang-jongkit, saya terjatuh. Tuan-tuan tak tolong saya, tuan-tuan ketawakan saya. Apa perasaan saya? Sakit. Satu, rasa diaib, dimalukan, kemudian diketawakan oleh orang lain. Macam itulah keadaan penghuni neraka. Sudahlah tak bantu dalam keadaan dia sakit dan diketawakan, menambah lagi derita dia ketika itu. Dan yang ketiga, iaitu penghuni neraka, sudahlah yang Allah Ta'ala sebut sini, la mahjubun, dia akan dihijabkan oleh Allah, tak boleh lihat Allah, dan dia juga tidak akan berbicara dengan Allah. Bukan dia tak bicara dengan Allah, Allah tak akan berbicara dengan penghuni neraka. Maknanya penghuni neraka ni, dia nak luahkan perasaan dia. Kalau orang duduk di penjara dunia, dia ada lawyer dia untuk dia sampaikan, saya nak defend diri saya nak pergi mahkamah, nak cakap sekian. Dia ada hak dia. Tapi dalam neraka nanti tidak ada lagi peluang itu. Kamu duduk dalam neraka dan kamu duduk sampai bila-bila. Allah Ta'ala tidak akan berbicara dengan penghuni-penghuni neraka. Dan itulah yang menyebabkan penghuni neraka lagi azab dari sudut psikologi. Sudahlah tak dapat melihat Allah, bahkan tak berbicara pula dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan berbicara selama-lamanya dengan
penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah azab-azab yang disediakan oleh Allah kepada golongan al-fujar. Dan akhir sekali Allah Taala kata thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Allah Taala menyindir-nyindir penghuni-penghuni neraka, kata Allah Taala, nah rasalah hari ini azab yang telah kamu dustakan, azab yang telah kamu lupakan. Hari ini kamu nikmatilah, silakan rasailah apa yang kamu lupakan, azab-azab yang telah dijanjikan oleh Allah pada hari akhirat. Jadi ala kulli tuan-tuan, saya berhenti pada ayat yang 17 ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat berikutnya, yang mana Allah Ta'ala cerita tentang golongan-golongan syurga daripada al-abrar. Dan yang berikut ni tuan-tuan, dia lebih menenangkan hati kita, sebab kenikmatan yang Allah Ta'ala bakal sebut dalam surah yang berikutnya, ayat berikutnya tuan-tuan, insyaAllah dia akan menimbulkan keseronokan kita dan menambah iman kita untuk bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita, mudah-mudahan ada ingatan bersama kepada kita. Dan yang lebih penting lagi tuan-tuan, selain dapat kita hadir majlis ilmu, kita berharap kepada Allah Ta'ala yang mana ilmu yang kita dapat ini memberi kesan pada hati kita dan memberi perubahan kepada perwatakan dan perbuatan kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya nanti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa nari jahannam, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri min fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.